أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur seliaan, penjagaan dan rahmat daripada Allah, kasih sayang yang Allah Ta'ala tumpahkan kepada makhluk dia, kepada kita manusia semua. Kita dapat lagi merasai nikmat kehidupan ini, dan seperti mana yang kita tahu, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan pengajian ataupun kuliah online kita dalam rangka kita untuk sama-sama memahami sebenarnya tuntutan daripada surah Al-Fatihah, dan kita fokus kepada secara asasnya gaya pentafsiran, bentuk pentafsiran almarhum ayah Datuk Guru masuk surah Al-Fatihah. Jadi kemungkinan tafsiran dia ni 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Jadi cuma secara umumnya masih sesuai lagi lah untuk kita. Kalau dah berlalu berpuluh-puluh tahun, mungkin ada setengah-setengah penggunaan kalimah ataupun kisah tu mungkin kena ubah suai lah. Apapun minggu lepas kebetulan hamba sendiri secara peribadi agak terkesan sebenarnya. Pagi Ahad tu kita ada kuliah subuh yang biasanya kita buat di surau Taman Kajang Perdana. Cuma sekarang ni dengan sebab COVID, jadi kita buat live daripada rumah lah. Kemudian pagi dalam pukul 10 tu kebetulan bahawasanya salah seorang sahabat hamba, almarhum Dr. Hanafi, semoga Allah Ta'ala ampuni dia, rahmati dia, meninggal dunia. Dia lebih muda sikit pada hamba lah. Hamba pun tua dah, tapi dia tu lebih muda, awal 50-an meninggal dunia. Dalam keadaan, ialah kita hamba baru lepas 4-5 hari sebelum tu berwasap dengan dia, bincang tentang beberapa tajuk penting berkaitan dengan ilmiah lah. Jadi dia ni biasanya tidak, kita panggil tidak mengecewakan apabila kita minta apa-apa pandangan daripada dia tentang isu-isu tertentu, isu ilmiah. Jadi dia sentiasa bagi pandangan dia. Dan seorang yang ialah sebagaimana baik, dan ialah secara umumnya kita yang ada hubungan ni agak terkesan lah. Apapun itulah kita sebut lumrah kehidupannya. Kita tidak tahu, semua kita ni semua akan pergi belaka meninggalkan dunia, cuma kita tidak tahu kita ni bila. Jadi setiap kali berlaku tu, kalaulah kena pada orang lain, maknanya sesatlah urusan dia atas dunia. Segala kesusahan, segala kepayahan, segala apa-apa yang berkaitan dengan dunia ni hilang, habis. Cuma kesan daripada segala amalan dia tu, setiap orang termasuk kita pun akan kita bawa ke akhirat lah. Jadi takdirnya kita ni Allah Ta'ala masih beri peluang untuk kita hidup. Jadi setiap peristiwa yang berlaku termasuk kematian ni sebenarnya
untuk kita semua yang masih hidup lah. Jadi itu mukadimah ringkas. InsyaAllah malam ini kita terus dengan tajuk kita, ayat yang ke-7, muka surat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ayat yang ke-7 ni, ayat kena kita baca dah sebelum ni, ihdinas siratal mustaqim. Antara benda asas yang kita minta, banyak-banyak benda kita minta, paksi utamanya adalah hidayah daripada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dah dengan Allah Ta'ala. Apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim tu, memang Allah Ta'ala faham dah. Lagipun ayat susunan tu daripada Allah Ta'ala. Sebab ayat Quran kan, bukan kita cipta, bukan Nabi cipta, daripada jadikan ayat Quran ni sebagai wirid kita, sebagai doa kita. Termasuk apabila kita berdoa menggunakan ayat Quran. Paling comel lah. Ataupun daripada ayat Quran, kita doa yang biasa, yang pernah didoa oleh Nabi SAW sendiri. Itu terbaik. Jadi sebab itulah kita boleh berlaku, contohnya kita nak berdoa, doa dengan doa yang pernah Nabi doa, biasa Nabi doa, ataupun doa ni kita cek daripada kalangan sahabat, ataupun di kalangan tabi'i, ataupun daripada kalangan ulama-ulama tertentu. Kita boleh berdoa belaka. Cuma di sudut kita kata afdaliyatnya, di sudut keutamaannya, memanglah kalau doa tu, doa yang kita doa ni pernah keluar daripada mulut Nabi SAW sendiri. Itu yang terbaik lah. Jadi antara yang terbaiknya ialah doa tu daripada ayat Quran sendiri. Macam kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Allah tak faham dah. Allah Ta'ala faham bahawasanya kita ni nak minta hidayah, petunjuk dengan Allah Ta'ala. Baik. Apabila kita kata siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hidayah yang macam mana? Jalan macam mana yang kita minta? Iaitu jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Kepada siapa dia? Jadi beri nikmat tu maknanya hidayah lah. Maknanya seolah kita ulang lagi. Ulang lagi apabila kita kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, maknanya kita minta dengan Allah Ta'ala, hidayah ni kita nak semua. Berterusan dalam kehidupan kita. Itu maksud, antara maksud siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana bukan setakat kita nak hidayah ni masa kita minta je, masa kita doa. Kemudian dalam perjalanan hidup kita tu ada masa-masa terputus hidayah Allah Ta'ala. Kita tak nak. Yang kita minta sama dengan Allah Ta'ala, minta sebut ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ni iaitu jalan hidayah yang kamu telah beri kepada golongan tertentu. Siapa dia? Dia ditafsirkan dengan ayat dalam surah An-Nisa. Siapa dia golongan yang mendapat nikmat ni, mendapat nikmat hidayah ni? Iaitu ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. 4 kategori, 4 golongan. Jadi ini dia panggil tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau orang ngaji tafsir, itulah. Ada tafsir ayat Quran dengan hadis. Ada tafsir ayat Quran dengan pandangan kata-kata daripada kalangan sahabat. Ijtihad daripada para ulama. Ada yang tafsir Quran dengan ayat Quran. Hak ni kita nak faham siratal ladzina an'amta 'alaihim ni, iaitu jalan yang kamu telah beri nikmat kepada mereka. Jadi tafsiran dia ialah dengan ayat Quran juga. Iaitu daripada surah An-Nisa ayat yang ke 69 kan. Ada dalam muka surat 86 tu. Surah An-Nisa ayat yang ke 69. Baik.
Macam mana an-nabiyyin? An-nabiyyin ini kita tahulah. Kita tak boleh nak ikhtiar, kita tak boleh nak doa kepada Allah Ta'ala, kita tak boleh nak ejah. Hebat sehari mana kita manusia pun, nak masuk dalam golongan nak jadi Nabi juga tak boleh. Sebab itu ketentuan Allah Ta'ala dan benda tu telah berlalu. Nabi kita SAW ni sebagaimana kita yakin, kita faham, merupakan Nabi terakhir. Lepas pada Nabi Muhammad tak ada dah. Kalau ada pun kiamat lah. Tak ada. Jadi, tapi yang pentingnya kita faham Nabi-Nabi salam golongan yang mendapat hidayah, mendapat nikmat yang tinggi di sisi Allah SWT. Berada di kedudukan maqam mahmud. Maqam mahmudah. Pada maqam, pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cuma kita boleh berdoa supaya kita nak jadi Nabi memang tak boleh dah. Tapi biarlah semasa duduk atas dunia ni kita boleh ikut ajaran Nabi kita SAW. Sebagaimana Nabi kita duk sebut, walaupun aku tak ada tapi aku tinggal kepada kamu, wahai umat aku ni, dua benda. Yang kalau kamu berpegang, mana kamu tidak akan sesat. Maknanya berada di atas sirat mustaqim lah. Iaitu Quran dengan sunnah aku. Jadi sebab itulah pentingnya kita ni menguasai dengan baik Al-Quran ni. Dalam masa sama kita cuba untuk memahami. Kita berdoa. Macam mana ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah SAW macam mana nak suruh dia ni selamat di akhirat. Jadi Nabi tanya dia, apa persiapan yang kamu buat? Jadi secara mudahnya dia kata, tak ada, cuma aku ni saya sangat padamu, wahai Rasulullah SAW. Dalam hati aku ni, saya sangat kepada kamu, wahai Rasulullah. Jadi apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah jawab, Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang tu, dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Bersama dengan orang yang kasih. Maknanya kalau di akhirat kelak, kita sayang pada siapa? Sayang pada Nabi, sayang betul lah. Maknanya keluar daripada mulut kita, lahir daripada hati kita dan kita ikhtiar untuk ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Mana Nabi kata di akhirat kelak, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang tu dia akan bersama. Kita akan bersama dengan Nabi di akhirat kelak. Dan Nabi pernah berdoa dan kita boleh ikut Sayyidah Aisyah. Dia pernah cerita bahawasanya dia pernah dengar Nabi SAW pernah berdoa ketika mana dia macam duduk sandar, duduk atas riba Sayyidah Aisyah. Dia berdoa. Dia kata, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Satunya dia doa, Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Nabi ni asasnya maksum. Kira tidak berdosa lah. Tapi maknanya antaranya sebab dia nak ajar supaya umat dia ni sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, minta keampunan. Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Warhamni, rahmat aku. Maknanya wa alhiqni bis-salihin. Wa alhiqni bis-salihin. Dan masukkanlah aku. Golongkanlah aku dalam golongan birrafiqil a'la. Masukkanlah aku dalam kita panggil kumpulan birrafiqil a'la. Birrafiqil a'la ni ada kata syurga. Ada kata ar-rafiq al-a'la ni di atas langit yang ketujuh. Kedudukan dia. Birrafiqil a'la juga memberi makna Allah Ta'ala. Maknanya supaya kita ni dapat rahmat, maghfirah, nikmat syurga di sisi Allah SWT. Fir rafiqil a'la. Macam Nabi SAW saat akhir, dia diberi pilihan nak hidup atas dunia ataupun nak bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi dia sebut bir rafiqil a'la. Mana bersama dengan Allah Ta'ala di
akhirat kelak. Cuma kebanyakan ulama kata maksud bersama dengan golongan para nabi. Golongan para nabi. As-sakinun a'la illiyin. Kita hidup, boleh duduk bersama, boleh masuk syurga dan boleh bersama dengan nabi. As-sakinun a'la illiyin. Jadi para nabi, para rasul ni, kalau syurga tu bertingkat, dia duduk paling atas sekali. Jadi kita nak itulah. Itu maksud apabila kita faham, kita minta hidayah ni, iaitu hidayah nikmat yang telah kamu beri kepada golongan-golongan ni, termasuk golongan nabi. Itu yang golongan pertama. Golongan kedua, minan nabiyyin was-siddiqin. Was-siddiqin ni, sebahagian ulama kata as-sadiqun fi aqwalihim wa a'malihim wa niyyatihim. As-siddiqin ni adalah orang yang benar. As-sidq, orang yang benar dalam selagi sama. Niat dia macam tu, hak dia sebut pun apa yang ada dalam hati dia dan dia buat sebagaimana dia sebut. Ini golongan siddiqin. Dan ahwal ni keadaan kehidupan dia. Kehidupan dia ni menggambarkan niat dia. Kehidupan dia keseluruhan dalam segenap bidang kehidupan dia, sama ada dia terlibat dalam bidang pendidikan ke, bidang politik ke, bidang ekonomi ke, bidang apa, sama dengan niat dia dalamnya dia. Sama dengan apa yang keluar daripada mulut dia dan perbuatan dia tu menggambarkan kebenaran. Itu maksud as-siddiqin. Baik. Ada juga sebut as-siddiqin ni orang yang punya sifat-sifat tertentu. Antaranya dia sebut ulu al-himmah. Orang yang mempunyai matlamat hidup yang tinggi lah. Kalau jiwa agak orang yang berjiwa besar. Orang yang punyai besar ni, orang yang berpegang dengan akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang dalam jiwa dia, dalam hati dia ni ada asy'ur al-azimah. Perasaan jiwa yang hebat. Maknanya itu ulu al-himmah. Dan dia fikir benda yang besar. Dia tidak fikir benda yang remeh-temeh. Maknanya contoh kalau dia nak minta dengan Allah Ta'ala ni, dia tak minta hak benda hak kecil-kecil. Dia minta ke apa dia? Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza sa'altumullah fasaluhul firdaus." Kalau mu nak minta dengan Allah Ta'ala, minta hak tinggi selalu. Apa dia? Al-firdaus. Maknanya syurga firdaus ni, gambarannya antara syurga yang tertinggi sekali. Itu maksud dia. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, selamatlah aku. Ya Allah, beri rezeki pada aku. Ya Allah, beri aku sihat. Boleh juga. Tapi kalau betul-betul kita ni orang yang termasuk dalam siddiqin, hak tu dia tak fikir sangat. Hak dia fikir yang termasuk golongan siddiqin ni, orang yang duduk atas dunia ni dia faham. Hidup dia adalah untuk akhirat. Bukan dia fikir atas dunia. Itu tingkat-tingkat yang setiap orang sebenarnya boleh capai. Apabila dia ada ilmu, apabila dia ada kefahaman, dia ada keikhlasan, dia ada kesungguhan untuk dia usaha. Baik. Termasuk dalam siddiqin ni juga ialah orang yang al-atqiya. Dipanggil min khalqihi. Orang yang punya sifat taqwa lah. Lagi tinggi taqwa dia kepada Allah sebenarnya, dia termasuk dalam golongan awliya, wali-wali Allah Ta'ala. Wali Allah maknanya bukan kita tengok wali ni hak bawa sebeh besar, bawa tasbih hak besar-besar, hak jalan apa dia tunduk ke bawah, pijak, orang panggil pijak semua, tak mampu. Itu gambaran kita orang Melayu. Wali Allah ni tak, tidak. Orang kampung biasa pun dia boleh jadi wali apabila ilmu yang ada pada dia, dia faham, dia beramal. Dan semua benda dia buat tu ikhlas. Dia ada sifat takwa. Takwa ni maknanya dia sentiasa berhati-hati dalam tutur kata dia, dalam tingkah laku,
dia dalam keputusan hak dia buat, dia kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu orang yang bertakwa. Jadi kalau dia jaga hak tu, dia boleh masuk dalam golongan as-siddiqin. Dan ada ulama sebut as-siddiqin ni ialah as-siddiq al-kathir as-sidq. Dia benar seumur dalam setiap ucapan dia. Maknanya dalam kehidupan dia, as-sidq ni dia punya asas kehidupan dia. Dia benar. Dan semua benda kalau mari daripada Islam, mari daripada Quran, dia benar dan tidak ada sikit pun rasa ragu-ragu. La yukhalituhu asyak. As-siddiqin. Imam Qurtubi apabila orang tanya dia tentang siddiqin ni, dia kata huwallazi yuhaqqiqu bi fi'lihi ma yaqulu bi lisani. Orang yang buat apa yang dia kata. Maknanya dia kata apa yang dia kata. Itu pandangan Imam Qurtubi berkait dengan golongan as-siddiqin. Jadi Ibnul Qayyim pula dia kata golongan siddiqin ni paling tinggi sekali as-sidq ialah martabah as-siddiqiyah dia panggil. Minus siddiqin lah. Macam mana nak gambarkan golongan siddiqin ni ialah orang yang ketundukan dia, kepatuhan dia tu kamal al-inqiyad dia panggil. Kepatuhan sepenuhnya kepada perintah Allah Ta'ala. Kepada perintah Rasulullah SAW bersama dengan dia ikut perintah Allah, perintah Rasul dengan penuh keikhlasan. Kalau dia boleh capai itu, maknanya dia masuk dalam golongan siddiqin. Golongan ketiga, syuhada. Syuhada secara mudah kita kata maknanya orang yang mati syahid di jalan Allah. Siapa dia beri contoh? Secara mudahnya kita panggil sahabat lah, mudahnya. Sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi SAW berjuang, yang mati syahid sama ada peperangan Badar ke, perang Uhud ke, perang Khandaq ke, perang-perang yang lain. Jadi secara mudah, itu syuhada. Dalam masa sama syuhada juga, maknanya orang yang sanggup bersaksi tentang kebenaran Islam ni. Tentang al-haq, apa-apa saja yang benar, dia bersedia untuk jadi saksi. Walaupun dia berdepan dengan risiko yang tinggi contohnya. Itu syuhada. Akhir sekali golongan keempat, was-salihin. Soleh ni orang yang soleh. Orang Kelantan panggil soleh ni ialah orang jujur. Dengan dia ikhtiar untuk dia ni, hati dia ni sentiasa istiqamah. Betul lah. Maknanya siratal lazina an'amta alaihim ni. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya orang soleh ni, orang ikhtiar supaya dia sentiasa berada istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga istiqamah dalam melaksanakan ketaatan lah, kewajipan, kefarduan, ketaatan kepada perintah Allah SWT. Sebagaimana doa macam contohnya wa adkhilni, ni pun ayat Quran, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ada Nabi Sulaiman kata Sayyid Amr, dia berdoa supaya Allah Ta'ala masukkan dia dengan rahmat Allah Ta'ala dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Maknanya penting soleh ni. Sebab itulah masuk dalam kategori ni. Salah satu kategori yang menggambarkan orang ni mendapat nikmat hidayah, jalan yang lurus di sisi Allah. Daripada soleh, iaitu orang yang sentiasa perbaiki diri dia, hati dia, kata-kata dia, perbuatan dia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Jadi orang yang sentiasa perbaiki diri dia, hati dia, jiwa dia, amalan dia, pergerakan harian dia mengikut kehendak Allah Ta'ala, maka dia termasuk dalam golongan yang soleh. Itu secara umum. Artinya bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim ni, kita kena ingat hal ni lah. Maknanya Nabi. Aku nak jadi Nabi tak boleh dah. Tapi aku berdoa biar aku boleh hidup bersama dengan Nabi. Tunjuk kasih sayang aku
dengan sentiasa bersalawat, dengan berusaha untuk buat amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Begitu juga golongan siddiqin, syuhada dan salihin. Dan ayat Quran, wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam buku ni muka surat 87 dia kata molek benar puak-puak ini dijadikan rafiq. Wa hasuna ulaika rafiqa. Molek benar puak-puak ini dijadikan rafiq. Rafiq ni orang Melayu dulu, orang lama dulu, ni siapa dia? Ni kawan saya, ni saya hamba, ni kawan hak rafiq benar dia kata, rafiq. Orang dulu pernah dengar lah. Rafiq ni maknanya daripada kalimah Arab lah, rafiqun. Rafiqun ni maknanya kawan rapat, macam sahabat lah yang setia lah. Baik, setia, semua sekali itu rafiq. Jadi molek benar lah. Dia kata wahasuna ulaika rafiqa. Molek benar kalau kita nak jadikan para nabi, para siddiqin, para syuhada salihin ni sebagai teman kita, kawan kita duduk sekali dalam syurga. Cuma orang tanya, boleh ke kita duduk dengan puak-puak nabi dalam syurga ni? Ulama kata boleh. Boleh. Dia gambaran mudahnya macam kita duduk di hotel lah. Duduk di hotel mewah. Ada hotel 5 bintang. Dalam satu kawasan hotel tu, sehotel tu, ada bilik 5 bintang, ada bilik 4 bintang, ada 3 bintang. Tapi kalau program biasanya sekali, satu dewan. Kalau makan pun biasa makan sekali. Gitulah dalam syurga pun macam tu juga. Kita boleh ikhtiar untuk capai tahap tu. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, kalau muka surat awam, muka surat 84 tu, ialah orang yang beri nikmat ni kadang-kadang pemikiran kita, apabila nikmat ni maknanya orang yang hidup dia senang, orang yang duit banyak. Jadi kalau kita fikir macam tu, jadi dia tak sama dengan apa yang kalau kita perhati kehidupan Nabi SAW. Apabila kita baca sirah Nabi SAW, kita tengok Nabi ni kadang-kadang jadi seolah tak kena. Sebab tak kena tu bukan tak kena pada Nabi, tak kena pada cara memikir. Jadi nikmat ni sebenarnya tidak hanya pada harta benda saja. Nikmat yang utama sekali ialah apabila kita dapat hidayah. Itu kita kena ubah pemikiran kita, kefahaman kita. Nikmat sebenar apabila susah secara mana pun, tapi kita yakin kita ni istiqamah, maknanya kita tetap di atas perintah Allah Ta'ala untuk mendapat hidayah Allah SWT. Kalau kita fikir macam tu, barulah kena dengan ayat Quran yang kita baca. Baik, kemudian disambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Secara mudahnya diterjemah, ghairil maghdub ni orang yang engkau marah, orang yang engkau murkai dah. Siapa dia yang dimarahi, dimurkai? Secara mudah yang sesat. Siapa yang sesat? Secara mudahnya Nasara kan? Nasara. Baik. Al-maghdubi alaihim ni, kalau muka surat 88 tu, kita kena faham apabila sebut al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, iaitu orang Yahudi. Yahudi itu dia kata bukanlah bermakna batang tubuh Yahudi itu sendiri. Muka surat 88 hak atas sekali. Bukanlah bermaksud batang tubuh orang Yahudi itu sendiri. Ataupun waladdallin, orang yang sesat, siapa dia? Orang Kristian. Bukan pada batang tubuh. Kerana dia Kristian, kerana dia Yahudi, maka Allah Ta'ala murkai dia, laknat dia, tidak. Tetapi yang Allah Ta'ala marah, yang Allah Ta'ala murka ni atas sikap dia, perbuatan dia. Itu yang kita faham. Kalau kita faham macam tu, barulah kita faham bahawasanya tidak ada perbezaan bangsa tu sendiri. Hak ni kita perlu jelas.
dalam pemikiran kita, biar kita dia jelas. Maknanya daripada sini kita boleh faham tidak ada nilai sikit abu. Perbezaan tu. Perbezaan warna kulit. Kalau ada perbezaan warna kulit dan bangsa, tentulah bangsa Arab lah paling tinggi. Sebab bangsa Arab yang ramai nabi-nabinya. Dan ini sebenar antara punca Allah Ta'ala murka kepada orang Yahudi. Ahli kitab. Kenapa? Kerana dia tak boleh nak terima bahawasanya Nabi akhir zaman ni mari daripada orang Arab, bukan daripada bangsa dia. Seolah macam tu. Menyebabkan ada unsur kedengkian. Dia tak boleh nak terima bangsa tu kerana dia terlalu jaga bangsa dia. Jadi sebab itulah kita kata mana-mana pemikiran, mana-mana perjuangan yang berasaskan pada bangsa, Allah Ta'ala tidak akan terima. Dia mesti berdasar pada akidah, berdasar pada iman. Tak kira siapa. Tak kira dia ni warna kulit, warna apa, daripada keturunan mana, bangsa apa. Jadi apabila kita baca ayat Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan daripada Yahudi, bukan daripada Nasara, bukan kerana bangsa, bukan kerana warna kulit, tapi kerana sikap, kerana perangai. Itu yang perlu kita fahami. Baik. Secara mudahnya juga, ghairil maghdubi alaihim ni ialah orang yang ada ilmu secara asasnya. Al-Maghdub ni orang yang dimurka oleh Allah. Sebab apa Allah Ta'ala murka dia? Sebab kebanyakannya mereka ni ada ilmu. Di kalangan ulama, ahli kitab, di kalangan Yahudi contohnya. Tapi mereka tidak beramal dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu yang ada pada mereka, ilmu yang ada dalam kitab-kitab mereka ni, mereka sembunyikan. Ada ilmu yang mereka bagi tahu kepada orang ramai, ada ilmu yang mereka sembunyikan. Antaranya ilmu sebelum Al-Quran, tulis sebutir-sebutir kita panggil, secara terperinci, jelas, tapi dia tidak cerita. Apabila yang diutuskan adalah bukan daripada bangsa dia, bukan daripada kehendak dia, tapi mari daripada bangsa Quraisy, kita kata Arab Quraisy, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Menyebabkan dia tutup, dia sembunyi sebahagian daripada ilmu yang ada dalam kitab dia, dan ilmu yang ada pada dia tu dia tidak beramal. Ini yang menyebabkan Al-Maghdub, yang Allah Ta'ala marah, yang Allah Ta'ala murka. Artinya dia tidak kira Yahudi sajalah, siapa-siapa pun, bangsa mana pun, atau orang Islam sendiri, kalau ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia. Contohnya, dia tidak sebar ilmu yang ada pada dia kepada keseluruhan. Ataupun ilmu yang dia faham macam lain tapi dia cerita macam lain kerana ada kepentingan peribadi, kepentingan kelompok, maka orang ini orang yang dilaknat. Kita faham ghairil maghdubi alaihim. Jadi ayat Quran lain ada sebut macam contohnya dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-61. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka kembali mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Boleh rujuk balik Al-Baqarah ayat yang ke-61 dan surah Ali Imran. Ali Imran ayat 112. Wa ba'u bi ghadabin. Orang Yahudi berurusan dengan Nabi Musa. Letih Nabi Musa sebenarnya berurusan dengan pok-pok Yahudi ni. Sebab pok-pok yang kebanyakannya ada ilmu tapi tak nak beramal. Tak nak beramal dengan ilmu dia. Dan surah Al-Fath ada juga. Surah Al-Fath ayat yang ke-6. Wa ghadiballahu alaihim. Itu al-maghdubi alaihim. Kemudian waladdallin. Waladdallin. Waladdallin ni orang yang tidak berpandu kepada ilmu yang sahih. Dia berbeza tadi. Kalau al-maghdub dia ada ilmu tapi dia tak ada beramal dengan ilmu dia. Ad-dallin hak sesat ni hak beramal tanpa ada ilmu. Secara mudahnya kita kata ad-dallin ni sesat ni Nasara lah, Kristian. Kristian sebab itulah kerana tak ada ilmu lah maka dia kata Tuhan ni tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kenapa? Kerana tak ada ilmu. Tapi dia beramal dengan kesesatan dia.
Jadi itu waladdallin. Ad-dallin ni dalam bahasa Arab, macam contohnya dhalla, ada dalam surah As-Sajdah. Kalau kita tengok dhalli ni, dhalal ni dalam surah As-Sajdah, kita tengok ayat yang ke-10. Aidza dhalalna fil ardi. Kadang lenyap dah. Dhalal ni lenyap, hancur dalam tanah. Adakah akan dibangkit balik? Dia penggunaan kalimah dhalal. Jadi ad-dhalli ni maknanya dia sesat, dia tidak berpandu pada ilmu dalam setiap amalan yang dia buat. Kebanyakan amalan yang dia buat ni tidak berpandu pada ilmu, maknanya dia sesat. Secara mudahnya kita tengok Kristian. Sebab itulah kalau kita perhati antara al-maghdub dengan ad-dhalli ni, antara Yahudi dengan Nasara, hak mana hak lebih teruk perangai dia, perangai huduh? Kalau kita perhati sekarang ni, hak paling teruk Yahudi lah. Sebab Yahudi ni dia masih berpegang pada kitab, banyak kitab dia. Dia masih ronyok, dia kuat ibadat. Tetapi lain ilmu dalam kitab, lain hak dia beramal. Jadi dia ada hasad dengki, dia ada kebencian kepada orang Islam. Tidak pada Kristian. Agama dia itu. Tapi secara umumnya dia lebih orang panggil munfatih, infitah. Lebih terbuka pemikiran dia. Sebab itulah kita tengok masyarakat Eropah kan. Maknanya dia lebih terbuka nak bincang tentang agama ni. Dan dia lebih mudah untuk menerima. Sebab apa? Sebab asasnya ad-dhalin, dia sesat. Maknanya dia tak ada ilmu sangat tentang Islam ni, hak sebenarnya. Sebab tu gereja dia tinggal. Tidak macam Kristian, tidak macam Yahudi. Yahudi ni pegangan dia agak kuat dengan agama. Dia rasa dialah Sya'bullah al-Mukhtar. Dia adalah bangsa yang terpilih. Dia akan masuk syurga. Selain pada Yahudi, semua masuk neraka. Itu perangai ta'assub orang Yahudi. Adapun Kristian ni, dia sesat dan tapi dia terbuka. Kerana antara faktornya dia tidak ada ilmu. Jadi apabila kita berbincang mujadalah, kita berjidal, kita berdebat dia dengan ilmiah, dengan cara yang baik, maka dia agak baik menerima. Itu penting bagi kita tunjuk akhlak. Tunjuk akhlak yang baik. Kemudian dalam buku ni dia sebutlah kisah al-maghdubi alaihim waladdallin. Antaranya dia bawa kisah zaman Nabi Nuh lagi ni. Nabi Nuh ni antara generasi awal lah. Kalau ikut turutannya selepas pada Nabi Adam, Nabi Idris Nabi Idris, lepas tu Nabi Nuh lalu. Dan generasi terdahulu hidup dia memang lama lah. Kalau Nabi Nuh sendiri hampir 1000 tahun. Anak-anak dia pun ada yang hidup 700 tahun, 500 tahun tu biasa. 200, 300 tahun zaman dulu, generasi dulu ni itu biasa. Dan di sudut ajsam, fizikal dia tu lebih besar. Sebab itulah kalau kita baca kisah Nabi Soleh bersama dengan kaum dia, kaum Samud. Kaum Samud. Macam mana hidup dalam keadaan mewah, dalam keadaan senang. Kalau tanah-tanah rata di tepi sungai-sungai tu dia bina jadi rumah dia, jadi istana. Maknanya dia mempunyai fizikal yang kuat. Hidup pun lama, beratus-ratus tahun. Dan kisah Nabi Nuh dengan kaum dia ni kerana antara faktornya ta'assub kepada individu. Setengah riwayat kata orang baik-baik tu apabila mati dia puja individu. Bukan puja, bukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini bahaya. Ta'assub kepada individu. Akhir sekali maknanya pengikut ni kerana ta'assub, kerana kejahilan dia, akhir sekali seolah setengah riwayat kata dia buat patung. Buat patung asalnya orang yang baik-baik, kemudian dia sembah. Jadi syiriklah kepada Allah SWT. Termasuk di zaman Nabi Nuh. Orang ni orang yang al-maghdub dan orang yang ad-dhalin. Kita hanya ada sejalan yang betul, iaitu hidayah ni, iaitu Islam, lalu Islam.
Sebab itulah kita kena yakin macam-macam mana pun masa memang comel sangat. Itulah yang Islam ajar. Kalau kita tengok kebanyakan negara Eropah bersih sangat. Memang itulah Islam ajar. Tapi bukan bererti agama dia tu betul. Masalahnya kita umat Islam ni terlalu lemah. Terlalu lemah. Kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kita lupa kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita jadi Quran ni hanyalah ayat-ayat yang kita ukir untuk kita letak di dinding-dinding. Kita Al-Quran ni kita baca hanya apabila kita menggambarkan ada kematian. Apabila mati, kita pun baca Quran masa itulah. Ataupun masa-masa tertentu buat Quran ni masa-masa untuk kita buat majlis. Kalau Kelantan panggil ngatik gitu dah. Majlis zikir tertentu. Bukan kita baca Quran ni untuk kita dapat hidayah asasnya. Untuk kita cari ilmu, untuk kita faham, untuk jadikan ayat Quran kita baca ni panduan dalam yang betul. Yang kita panggil al-fahmu as-sahih lil Islam. Kefahaman Islam yang sebenar yang diajar oleh Nabi SAW. Itu penting. Kalau tidak, muka surah 90 tu, fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau kita tak ikut seruan ajakan Nabi SAW, maknanya cara mudahnya kita ikut ahwa'ahum. Kita ikut nafsu lah. Kita ikut nafsu. Ahwa'ahum. Hawa nafsu ni, hawa dalam bahasa Arab, kalau hawa asyai, dia kata hawa ni benda yang jatuh daripada atas ke bawah. Mana kalau daripada bukit ke atas bukit, ke bawah bukit, benda yang jatuh. Orang yang ikut hawa nafsu ni ialah orang yang jatuh sebenarnya. Jatuh daripada bertakwa yang berprinsip. Apabila dia ikut hawa nafsu, maka dia jatuh seolahnya. Darajat dia jatuh kepada kehinaan. Kalau benda jatuh daripada atas ke bawah. Boleh jadi rusak, boleh jadi hancur, boleh jadi binasa. Orang ikut hawa nafsu ni, hawa nafsu dia ni tak ikut hidayah Al-Quran, maknanya dia merendahkan martabat diri dia. Dia hina diri dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ada satu nama neraka yang panggil Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Hawiyah ni maknanya dia berkait rapat dengan orang yang ikut hawa nafsu sepenuhnya. Hawa ni juga dia memberi makna kecenderungan seseorang yang begitu tinggi untuk dia sama ada untuk buat kebaikan ataupun untuk buat kejahatan. Hawa ni. Hawa tu di sudut istilah hawa kita ni, hawa nafsu kita ni kita panggil. Kalau tak ada hawa nafsu, tak ada nafsu, maknanya manusia tak nak hidup. Yang jadi kita nak kahwin, yang jadi kita nak makan, yang jadi kita nak usaha, nak tingkat kualiti kehidupan kita ni kerana ada hawa nafsu ni lah, kecenderungan. Cuma kecenderungan kita ni, kita nak arah ke mana? Boleh arah ke arah kebaikan, boleh arah pada kejahatan. Kalau kebaikan, maknanya mudah untuk kita mendapat hidayah Allah Ta'ala. Kalau kita tak boleh nak urus hawa nafsu kita yang urus kita, maka mudah untuk kita melakukan kejahatan. Sebab itulah fa'il lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau kita tak sahut seruan Allah Ta'ala, maka jelas seseorang tu dia ikut hawa nafsu dia. Sebab itulah ada ayat Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Mu tak tengok hawa nafsu ni sebagai Tuhan dia. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Mu tak perhatikan ada kalangan manusia yang menjadikan hawa nafsu dia ni sebagai Tuhan. Maksudnya apa saja yang dia buat mengikut hawa nafsu dia, bukan mengikut arahan Al-Quran. Contohnya,
Kalau orang yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, sebagai tempat dia bersembah, dia beribadat, dia mengabdikan diri kepada Allah, maka dia ikut perintah Allah Ta'ala. Dia ikut perintah sebagaimana yang ada dalam Quran. Itu. Jadi itu secara umum lah yang kita boleh faham lah. Sebab itulah kita rasa kita boleh tengok apa dia dalam buku ni, termasuk muka surat 92 bawah sekali tu, dia nak cerita sesat. Tak jumpa jalan, sama ada kita pergi bandar ke ataupun hatta pergi Mekah, pergi Masjid Haram sendiri pun, kadang-kadang dengan sebab bangunan dia, design bangunan dia tu hampir sama, pintu tu, dan terlalu luas menyebabkan kita rasa kita masuk, kita keluar pintu tu kita rasa hak pintu kita masuk, tapi sebenarnya tak, menyebabkan kita sesat. Sesat di sudut bahasa lah. Kalau sesat dalam masjid, sesat bandar tak apa. Sesat dalam kehidupan ni, lari langsung daripada hidayah Allah Ta'ala. Hak ni hak kita takutnya, hak kita tak seh. Sesat secara umum ni dalam kehidupan, sesat di sudut bahasa tu tidak ada masalah lah. Baik. Kemudian dia sebut juga muka surat 96 tu, apabila kita baca Al-Fatihah, allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah ni antaranya sebab kita duk ulang sokmo kan dalam semaya. Semaya itu sendiri di sudut bahasa dia adalah ad-doa. Doa. Jadi sebab itulah penting bagi kita kita baca tu dalam keadaan kita faham. Apabila kita faham, maknanya kita boleh hayati. Artinya kita kena letak dalam kehidupan kita ni, hidayat ni memang benda tertinggi dalam kehidupan kita, hak kita nak. Memang kita kalau boleh, kita nak anak-anak yang baik, kita nak kaya raya, kita nak suruh jadi anak-anak kita contohnya jadi bijak belaga, jadi saintis, jadi ahli teknologi. Tapi kalau tidak ada hidayat, maka tidak ada nilai sebenarnya di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita jadikan hidayat ni sebagai fokus utama, kehidupan dia, bidang apa hak dia masuk, itu tidak ada masalah lah. Itu ayat pentingnya hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidayat ni penting. Dia menggambarkan pemikiran sebenarnya. Kalau pemikiran seseorang itu tinggi, dia akan rasa hidayat ni penting. Kalau pemikiran dia ni hanya fikir masalah benda depan je, mana fikir hal dunia saja, benda hak dia nampak, benda hak dia tak nampak akhirat ni tak ada dalam pemikiran dia, maknanya pemikiran dia sebenarnya tahap rendah. Ada satu cerita kan dalam buku ni, muka surat 97 tu, dia cerita masyhur di India lah. Betul ke tak? Wallahu a'lam kata. Dia cerita tentang antara raja dengan zaman dulu kan banyak perempuan-perempuan dia panggil gundik ke apa semua sekali. Jadi sekali tu raja ni pergi perang, sebab zaman dulu kerjanya perang biasanya. Perang dia perang dengan pedang, dengan kuda, tak ada kereta gebar, tak ada kapal terbang apa. Buat majlis lah. Dia panggil belaka semua gundik-gundik dia ni, mu nak minta gapo? Aku nak bagi belaka. Jadi hak pemikiran rendah, minta nak makan ke, minta nak jalan ke, minta nak tu, minta ke ni. Cuma kecuali ada seorang senyap, tak minta apa. Akhir sekali raja tanya, orang lain minta belaka dah, mu tak minta lagi. Jadi dia kata, aku tak si belaka. Hak orang lain minta tu aku tak si belaka. Lepas tu mu nak gapo dia? Aku nak mu. Nak mu, nak raja. Maknanya nak jadi isteri padamu. Jadi apabila jadi isteri padamu, semua hak ada padamu tu akan jadi milik aku belaka. Itu panggil pemikiran. Pemikiran cerdik. Jadi begitu juga kita dengan dunia ni. Kalau kita
terlalu terikat dengan dunia ni, kita minta nak ni, kita lupa hak hakikat sebenar. Sebutir benda hak kita minta dia merangkumi belaka, iaitu hidayah. Apabila kita minta hidayah Allah Ta'ala, ni kita kuasai belaka sebenarnya, bahkan tak ada nilai. Dia sampai tahap tak ada nilai langsung. Sebab dia akan jadi hati kita ni terikat dengan akhirat. Hati kita ni terikat dengan akhirat. Sebagaimana akhir sekali untuk malam ni muka surat 98 tu, ada dia panggil apa dia? Dia panggil apa dia? Syair lah, syair. Syair. Wa kullul ladzi fawqa turabi. Semua benda atas tanah ni semua tanah belaka. Artinya kalau kita duduk atas dunia ni, kita terikat dengan dunia tak sampai kepada akhirat. Jadi kita dengan tanah ni, ya memang kita asal tanah, akan kembali pada tanah, jadi tanah. Seolahnya tak ada nilai lah. Kalau pemikiran kita macam tu. Jadi dia ambil syair ni, dia kata, siapa dia? Abu Firas Al-Hamadani. Ini Suhu lah. Syair dia. Menanya dulu, katanya dia ni anak saudara dia ni jadi raja, kemudian dia ni kena tawan oleh pihak musuh. Jadi dia bersajak lah, berpuisi lah, bersyair lah dalam penjara tu. Ayat ni comel sehingga Ibnul Qayyim kata memang comel dia punya bait-bait syair dia ni. Cuma tak kena dianya, dia tuju makhluk sesama makhluk. Kalau dia tuju tu kepada Allah Ta'ala memang comel sangat. Sebab dia punya bahasa dia ni comel. Contohnya bawah tu falaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Yalah kita ni hidup ni kita nak manis, kemanisan dalam kehidupan. Wal hayatu mariratun, sedangkan hidup ni penuh dengan kepahitan. Maksudnya kalau contohnya, jadi manusia agak kalau duduk dalam jara atas dunia agak pahit lah kita kata. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Ghidabu. Kadang-kadang seluruh mu ni redha pada aku redha padamu, tapi seluruh makhluk marah pada kamu. Jadi tak sesal juga masalah. Walaital ladzi baini wa bainaka amirun. Mungkin hubungan aku denganmu ni comel, amir, penuh dengan kemakmuran lah. Tapi wa baini wa bainal alamina kharabu. Tapi hubungan aku dengan alam semesta ni hancur. Jadi tak ada nilai juga. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Apabila benar cinta ini darimu, maknanya kita kasih, kita sayang pada seseorang yang menyebabkan semua benda ni akan jadi mudah belaka, kan? Tetapi wa kullul ladzi fawqa turabi, benda atas tanah ni semua tanah belaka. Semua akan jadi tanah. Maknanya kita duduk atas dunia ni, kalau kita fikir tentang dunia saja, kita tidak fikir tentang kehidupan kita di akhirat, kita tidak fikir tentang benda apa hak sebenarnya yang perlu beri keutamaan dalam kehidupan kita, iaitu hidayah, maka apa saja yang kita terima atas dunia ni sebenarnya tidak ada nilai. Macam tanah lah akhirnya. Sebab itulah nikmat dunia ni, Nabi kata, kalau ada nilai di sisi Allah, tentulah Allah Ta'ala tidak akan bagi seteguk air pun kepada orang kufur kepada Allah Ta'ala. Artinya kalau kita tengok orang kafir tetap boleh hidup dengan mewah, dengan senang apa, menggambarkan nikmat kita tengok atas dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Sebab nilai sebenar nikmat adalah di akhirat kelak. Dan dia berkait dengan hidayah. Itulah secara umumnya yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah Al-Fatihah. Dan kita ada penutup lah. Penutup apa yang pengajaran secara umum yang kita boleh ambil daripada surah Al-Fatihah.
ataupun apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pemikiran Tok Guru apabila dia tafsir surah Al-Fatihah. Dan kalau boleh minggu akhir ni, maknanya kalau peserta ni boleh boleh beri pandangan macam mana kita kongsi-kongsi juga. Setakat ni dalam 9 siri ni Amos seorang duk kongsi. Cuma mungkin kerana sistem lah. Kalau kita boleh ubah sistem tu, jadi minggu terakhir, minggu depan tu insya-Allah kalau masing-masing boleh kemuka pandangan dia, apa yang dia dapat, yang dia boleh kongsi, benda-benda baru lah kadang-kadang. Walaupun contohnya Fatihah ni kita dah baca semua tiap-tiap hari, tapi setiap kali kalau kita baca dengan kita fokus, ada kadang-kadang benda mengaji di Jordan tu, seorang guru dia asal daripada Iraq. Dia bagi tahu pada masa tu dia dah 20 kali dah dia khatam surah Al-Anfal. Khatam ni bukan khatam baca saja, maknanya baca dengan tadabbur. Dia perhati ayat-ayat, satu-satu ayat daripada surah Al-Anfal. Dia kata dah 20 kali lebih. Dan setiap kali dia khatam dengan tadabbur tu, ada je ilham baru, benda baru yang dia dapat. Begitu juga sebenarnya ayat-ayat Quran ni. Dia tidak akan menjemukan kita. Hak kita jemu tu kerana kita letih. Kelemahan daripada kita, bukan kerana ayat Quran. Ayat Quran ni pasca khamat. Kita baca dia, kita baca, kita kaji, ilmu pengajaran yang kita boleh ambil tu tak habis. Dia bahar, macam lautan yang luas, yang tidak bertepi. Sebagaimana disandar untuk malam ni. Semoga kita dapat mengambil manfaat yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.